ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kuliah maghrib malam ini adalah sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuan daripada kita menyambut Maulid Rasul tidak lain dan tidak bukan daripada untuk membangkitkan rasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dorongan untuk kita itu mengikut kepada sunnah Nabi sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya, Nabi SAW disuruh oleh Allah supaya memberitahu kepada umat Islam, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ittiba' kepada saya, hendaklah kamu ikut ajaran saya, ikut sunnah saya, ikut cara saya. Yuhibbukumullah, nescaya nanti Allah kasih kepada kamu. Jadi pada malam ini kita fokus kepada menolak bid'ah dan memperkasakan sunnah, kerana bid'ah ini lawan kepada sunnah. Dan timbul selalu persoalan di dalam masyarakat, kenapa misalnya sesuatu perbuatan yang Nabi SAW sendiri tidak buat, tetapi kenapa kita buat. Contohnya, hatta sambutan Maulid Rasul juga kadang-kadang dipertikaikan oleh sebahagian daripada kawan-kawan kita, kerana alasannya Nabi sendiri kata mereka tidak menyambut Maulid. Kenapa kita pula menyambut Maulid? Jadi penting untuk kita memahami makna sunnah supaya dapat kita ikuti, dan kita memahami makna bid'ah supaya dapat kita jauhi. Selain daripada kalimah sunnah ini, kita juga nak memahami kalimah yang disebut sebagai al-jamaah, kerana Nabi SAW memberitahu kepada kita, sataftariqu ummati ila 73 firqatin kulluhum finnar illa wahidah. Akan berpecah umatku kepada 73 pecahan, kesemuanya akan masuk ke dalam neraka wa'iyadzubillah, kecuali satu. Yang satu itulah yang disebut antaranya ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang saya dan sahabat saya berada pada jalan tersebut, maka itulah yang dikenali sebagai istilah as-sunnah. Dalam riwayat yang lain, ketika sahabat menanyakan manakah yang satu yang selamat daripada masuk ke dalam neraka itu, Nabi SAW menjawab al-jamaah. Jadi satu, untuk kita itu selamat menjadi pengikut Nabi SAW, pertama hendaklah kita itu ahlus sunnah, pengikut kepada sunnah, wal jamaah, dan juga pengikut kepada jamaah. Baik. Jadi kita mulai dengan menerangkan terlebih dahulu makna daripada kalimah ahli sunnati wa jamaah ini, apakah dia. Kerap kita dengar kalimah ahli sunnah wa jamaah, tapi kebelakangan ini kadang-kadang penerangannya berbeza. Mungkin bulan lepas kita hadir satu seminar ahli sunnah wa jamaah, ini fakta dan data yang dibekalkan kepada kita.
Dan mungkin bulan ini kita hadir juga satu seminar yang tajuknya juga Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi fakta dan data yang dibekalkan 180 darjah berbeza daripada apa yang kita diberitahu pada bulan yang lepas misalnya. Maka sangat penting untuk kita itu memahami terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan kalimah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya lihat tuan-tuan bayangkan saja, boleh? Asalnya kita nak audio visual, audio saja, visualnya tak ada ya. Visual ada dengan saya tapi tak appear di skrin besar. Baik, kalimah Ahli Sunnah wal Jamaah terdiri daripada 3 komponen ya. 3 komponen. Pertama Ahlun, kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Al-Jamaah. Apa makna Ahlun? Ahlun dalam konteks Ahli Sunnah wal Jamaah bermakna pengikut. Kadang-kala Ahlun bermakna keluarga, boleh jadi. Kadang-kala Ahlun boleh bermakna penduduk, boleh jadi. Misalnya Ahlul Jannah, penduduk syurga. Tapi dalam konteks Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahlun bermakna pengikut. As-Sunnah adalah At-Tariqah, iaitu jalan, atau kita boleh terjemahkan sebagai cara. As-Sunnah juga boleh kita artikan sebagai pegangan. Sementara Al-Jamaah di dalam konteks yang kita bincangkan ini merujuk kepada ijma', iaitu kesepakatan para ulama ya? Dan juga merujuk kepada jumhurul muslimin, iaitu majoriti umat Islam, atau disebut di dalam hadis sebagai As-Sawadul A'zam. Baik, daripada makna setiap satu daripada 3 perkataan ini, Ahlun, As-Sunnah dan Al-Jamaah, maka kalimah Ahli Sunnah wal Jamaah merujuk kepada orang yang mengikut satu jalan yang disepakati oleh para ulama dan berpegang dengan pegangan yang menjadi pegangan majoriti umat Islam. Itu makna Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu kalau ada orang yang mendakwa bahawa dia adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dalam masa yang sama dia melanggar ijma' ulama, fatwa-fatwanya itu mengoyakkan ijma' para ulama, ataupun pegangannya itu bercanggah daripada pegangan majoriti umat Islam, bermakna dakwaannya adalah palsu. Sebab itu kita penting memahami takrif supaya tidak kita itu terpedaya dengan slogan-slogan dan dengan dakwaan-dakwaan semata-mata. Nabi SAW memberi isyarat al-bayyinatu 'alal mudda'i, beban pembuktian ditanggung oleh orang yang mendakwa. Mendakwa, sesiapa boleh mendakwa, tetapi membuktikan itu tidak semudah untuk mendakwa. Sebaliknya sekarang ada orang pergi lebih jauh. Dia bukan sahaja mendakwa Ahli Sunnah wal Jamaah, malah dia mendakwa bahawa sebenarnya tidak perlu pun ikut kepada jamaah. Sebenarnya kata dia, kalau pegangan kita itu berbeza dengan ijma' ulama misalnya, kalaulah pegangan kita itu bercanggah dengan pegangan majoriti umat Islam, bermakna kita itu minoriti, itu tandanya kita betul. Itu tandanya kita berada di jalan yang benar. Dan untuk menyokong dakwaan ini bukan calang-calang, mereka membawa ayat suci Al-Quran, mereka membawa hadis Nabi SAW untuk menyokong kononnya kalau pegangan kita itu lain daripada pegangan umat Islam yang lain, maka kita betul. Misalnya daripada ayat suci Al-Quran, mereka membawa firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kalau diterjemahkan, dan sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Tengok kata dia, Allah sendiri memuji golongan yang sedikit. Itu tandanya kalau kita sedikit, kita betul. Sebab itu Allah puji. Malah lebih jelas daripada itu sabda Nabi SAW, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Islam bermula di dalam keadaan dagang. Dagang di sini berarti tidak ramai. Wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan Islam akan kembali sebagaimana ia bermula tidak ramai. Fatuba lil ghuraba, maka bertuah, beruntunglah kepada golongan yang tidak ramai.
Tengok kata dia, Nabi SAW sendiri telah mengiktiraf kalau kita itu tidak ramai, kita adalah golongan yang bertuah. Ini hadis yang sahih kata dia. Baik, memang betul hadis ini sahih, tetapi kefahaman kamu terhadap hadis itu yang tidak sahih. Cara kamu memahami hadis ini, meletakkan hadis ini bukan pada tempatnya. Ya, jadi orang ini telah menyalah tafsirkan ayat suci Al-Quran. Demikian dia telah menyalah pasangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau kita rujuk kepada tafsiran para ulama tafsir, mereka mengatakan bersyukur dalam ayat ini bermakna menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk patuh kepada Allah. Maknanya melakukan ibadah dan ketaatan. Sebab kalau menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah, itu tidak bersyukur. Kalau ada satu orang perempuan yang cantik, yang lawa, yang seksi, naik ke atas pentas, kata dia, saya bersyukur kepada Allah kerana malam ini saya dinobatkan sebagai juara ratu cantik pakaian renang, itu bukan bersyukur. Walaupun mulut dia mengatakan bersyukur, tapi tingkah lakunya kufur kepada nikmat Allah. Dia menggunakan kecantikan dia itu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Yang menggunakan nikmat Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah memang sedikit, baik ahli sunnati wal jamaah, apatah lagi yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana nafsu tidak cenderung kepada ibadah. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada yang buruk-buruk. Kita ambil contoh yang mudah sahaja, misalnya antara perlawanan bola sepak dengan majlis ilmu, agak-agak mana yang lebih ramai? Jawapannya obvious lah, orang putih kata. Dan memang ini pengalaman saya sendiri. Misalnya pernah saya berkuliah di sebuah masjid di Shah Alam. Memang bukan pernah berkuliah, memang ada kuliah bulanan di situ. Tapi satu malam lain daripada biasa, masjid penuh. Bukan masa kuliah, masa sembahyang maghrib. Tapi lepas sembahyang maghrib clear. Tinggal yang muka-muka tu jugalah, yang satu saf yang biasa-biasa bulan-bulan yang lepas. Habis yang ramai-ramai ke mana? Masjid ini terletak betul-betul di sebelah Stadium Shah Alam. Malam itu Singapura lawan Selangor. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang beribadah, yang itikaf dalam masjid, yang ambil mushaf baca Al-Quran, yang duduk dalam majlis ilmu, sedikit. Jadi ayat ini tidak ada kena-mengena dengan nak mengatakan pegangan kamu kalau bercanggah dengan ijma' ulama, pegangan kamu kalau berbeza dengan majoriti umat Islam, maka kamu betul. Ayat ini tidak ada kena-mengena. Demikian hadis Nabi SAW. Islam bermula dalam keadaan tidak ramai, bermakna berbanding dengan bukan Islam. Bada'al Islamu ghariba, Islam itu sendiri bermula di dalam keadaan tidak ramai. Kemudian selepas Nabi SAW berdakwah, maka manusia ramai masuk ke dalam Islam. Kita baca dalam surah Al-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath, surah Al-Fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong, ramai. Wa sayaudu kama bada'a ghariba, tapi Islam akan kembali sebagaimana ia bermula tidak ramai. Kenapa? Kerana manusia, umat Islam ini diuji dengan pelbagai ujian. Mihnah, disebut mihnah, ataupun kalau pluralnya mihan. Fitnah yang besar adalah fitnatul Dajjal. Sebelum daripada kiamat akan dibangkitkan Dajjal untuk menguji manusia. Dan malah sebelum Dajjal, Nabi SAW memberitahu ada di sana sinin khadda'ah. Sinin bermakna tahun-tahun. Khadda'ah yang memperdayakan. Yusaddaqu fihal kazib, ketika itu orang yang berbohong akan dikatakan betul. Di zaman kita lihat propaganda dengan media, propaganda dengan social media. Kalau kita pandai buat ayat, kalau kita pandai mainkan gambar, Photoshop dan sebagainya, orang percaya apa yang kita sampaikan walaupun kita berbohong. Wa yukazzabu fiha sadiq, tetapi akan didustakan orang yang bercakap betul. Kalau kita betul-betul menyampaikan hukum agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kita akan dituduh orang yang jumud, yang beku, yang tidak berfikiran terbuka, Taliban dan sebagainya lah gelaran diberi kepada kita. Itu belum datang Dajjal lagi. Bila datang Dajjal, Dajjal ini cara ujiannya hebat.
dia boleh menurunkan hujan, dia boleh menumbuhkan tanam-tanaman. Orang yang mahu ikut kepada Dajjal akan menjadi senang lenang. Orang yang tidak mahu ikut Dajjal akan jadi susah dan sengsara. Makanan orang mukmin pada ketika itu hanyalah zikrullah. Itu macam mana nak survive? Maka akhirnya tak ramai. Dan sebelum kiamat, Allah Ta'ala matikan setiap orang yang ada iman di dalam hati. Kiamat hanya berlaku ke atas orang-orang kafir. Jadi demikian walaupun hadis itu sahih, cara kamu cuba memutarkan makna hadis ke arah nak menyokong melanggar ijma' dan berbeza daripada pegangan umat Islam yang ramai itu tak betul. Salah pasang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panduan sebaliknya supaya kita ini berpegang kepada jamaah. Nabi bersabda, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Wajib ke atas kamu itu bersama-sama dengan jamaah. Jamaah di sini bermaksud jamaah umat Islam, bukan jamaah parti politik ya. Zaman Nabi SAW sebut ini belum ada parti politik lagi. Jauhilah oleh kamu yang berpecah-pecah, fa inna syaitana ma'al wahid, kerana sesungguhnya syaitan itu berserta dengan yang seorang. Apa maksudnya? Maksudnya satu orang yang tidak dibimbing, mudah dia itu dipedaya oleh syaitan. Misal ada setengah orang dia minat baca buku agama, tapi baca sendiri. Beli buku, beli kitab, baca sendiri, tidak bimbingan guru. Tengok YouTube, belajar agama sendiri. Akhirnya dalam Facebook lantik diri sendiri jadi mufti. Keluar fatwa begini begitu. Saya rasa tak haram lah, pada pandangan saya ini halal lah. Jadi agama akhirnya ikut rasa dia. Kita faham yang ikut rasa ni cuma master chef. Ni rasanya masin, ini rasanya kurang. Agama dia pakai rasa juga. Maka mudah diperdayakan oleh syaitan. Wahwa minal isnaini ab'ad, dan syaitan berbanding dengan yang berdua lebih jauh. Cuba fahami ya. Kalau syaitan dengan yang berdua pun sudah jauh, payahlah sikit syaitan nak perdaya. Dia sempat muzakarah, dia terlupa kawan dia ingatkan, dia tersalah faham kawan dia betulkan. Apatah lagi syaitan dengan jumhurul muslimin, dengan majoriti umat Islam, tentu lebih jauh. Dan apatah lagi syaitan dengan para ulama yang telah ijma', telah sepakat dalam satu hukum, maka tentulah syaitan lebih jauh lagi. Maka orang yang berbeza dengan majoriti umat Islam, orang yang berpandangan melanggar ijma' ulama', dia sepatutnya merasa bimbang, takut-takut dia telah dipedaya oleh syaitan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW memberi jaminan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan pertolongan Allah bersama dengan jamaah umat Islam. Wa man syazza ilan nar, dan barang siapa yang ganjil, dia nanti akan terasing ganjil di dalam neraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Ini satu bentuk jaminan. Kalau kita lihat apa yang dikatakan ismah, pemeliharaan daripada Allah Ta'ala, ini dikurniakan kepada para rasul. Para rasul adalah maksum. Nabi Muhammad SAW baginda insan yang maksum, yang dipelihara daripada salah dan dosa. Baik, kita umat Nabi, adakah kita maksum? Kita tidak maksum. Tapi ada masa, ada ketika kita sebagai umat Nabi juga maksum. Kita sebagai umat Nabi juga dipelihara daripada salah dan silap. Bila kita bersepakat dengan jaminan daripada Nabi SAW, Allah tidak akan menghimpunkan umat saya. Manakala umat itu dah sepakat atas kesesatan, itu mustahil. Kalau umat telah sepakat, mana itu diberi ismah, dipelihara daripada kesesatan. Malah orang yang ganjil, yang berbeza daripada kesepakatan umat Islam, orang ini yang nanti akan terasing di dalam neraka. Jadi dia merasa dia tu ghuraba, fatuba lil ghuraba, bertuahlah bagi golongan yang sedikit, dibimbangi dia termasuk dalam amaran ini. Wa man syazza ilan nar, barang siapa yang ganjil menyalahi pegangan jemaah umat Islam, maka dia ganjil terasing di dalam neraka, wal iazubillah. Dan kayu ukur yang mengatakan kalau sedikit itu betul, ini kayu ukur yang keliru.
kerana yang sedikit itu banyak, mana satu yang betul. Sebagai contoh, kalau kita ambil golongan Syiah, kan Syiah kalau berbanding dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah adalah minoriti, Syiah sedikit. Jadi kalau ikut kayu ukur yang kamu dakwa begini, Syiah boleh mengaku dia betul. Dia kata fatuba lil ghuraba, bertuahlah bagi golongan yang sedikit. Kamilah kata Syiah, kami sedikit. Oh, kalau begitu Qadiani juga boleh mendakwa dakwaan yang sama, sebab Qadiani juga sedikit. Fatuba lil ghuraba. Mana-mana ajaran-ajaran yang menyeleweng yang tidak ramai, Ayah Pin sekalipun, pengikut Ayah Pin tak ramai. Akhirnya pengikut Ayah Pin mengatakan fatuba lil ghuraba, bertuahlah bagi golongan yang sedikit. Oh, teruklah macam tu. Sebab itu kayu ukur yang mengatakan sedikit itu betul memang jelas kayu ukur yang celaru dan keliru. Sedangkan yang ramai daripada kalangan umat Islam daripada dahulu sehingga sekarang, itulah golongan majoriti yang mewarisi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipertahankan oleh dua orang imam Ahli Sunnati wal Jamaah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Ya, dipertahankan, bukan direka-reka. Akidah itu tetap diambil daripada Nabi SAW, tetapi berlaku gangguan Mu'tazilah, berlaku gangguan itu dan ini. Yang mempertahankannya adalah dua orang imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pengikut mereka disebut Al-Asyairah wal Maturidiyah. Baik. Sehingga kan ada ulama menyebutkan, misalnya Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, ya, ini syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali. Kata beliau, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-asyairatu wal maturidiyah. Bila disebut kalimah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dikendaki dengan kalimah tersebut pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihimah. Baik, timbul persoalan. Ada orang tak bersetuju. Dia kata, saya tak setuju kalau ustaz katakan Asyairah wa Maturidiyah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tanya dia kenapa tak setuju. Sebab dia kata Nabi SAW sendiri baginda bukan Asyairah. Sahabat-sahabat Nabi bukan Asyairah. Malah imam-imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim, mereka bukan Asyairah. Jadi kalau ustaz katakan Asyairah Maturidiyah itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, takkan Nabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Takkan sahabat bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Takkan imam-imam mazhab yang empat pun bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Jadi soalan sebegini sebenarnya terbit daripada cara berfikir yang songsang, cara berfikir yang terbalik. Dia tanya, adakah Asyairah, adakah Nabi ikut Asyairah ataupun tidak? Jelas persoalan itu mustahil. Kerana apa? Kerana Nabi SAW awal-awal orang yang membawa Islam kepada umat ini, pasti Nabi tidak akan ikut kepada sesiapa pun selepas daripada baginda. Jadi soalan yang valid, yang logik untuk dia tanya, adakah Asyairah ikut Nabi atau tidak? Baru betul soalan tu. Kalau Asyairah ikut Nabi, maka Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah ikut Nabi atau tidak? Kalau tidak ikut Nabi, maka bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Jahmiyah, apalah pecahan umat Islam yang berlaku selepas daripada Nabi SAW, adakah mereka ikut Nabi atau tidak? Kalau ya, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, maka bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita kena faham, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak bererti kafir. Bukan orang tu tergelincir daripada Ahli Sunnah wal Jamaah terus dia jadi kafir, tidak. Sebahagian masih Muslim tetapi fasik, berdosa kerana melakukan bid'ah dalam pegangan agama. Dan sebahagian wali'azubillah penyelewengannya terlampau teruk, yang itu barangkali boleh terkeluar terus daripada Islam menjadi murtad. Jadi tidak automatik bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita perlu faham. Jadi selesai kita mempertahankan elemen jamaah di situ, mana tahu ada orang memperkotak-katik kan, kata dia kita tak perlu ikut, kita ikut jumhur umat Islam, kita berbeza pun tak masalah. Kita dah buktikan bahawa dakwaan ini batil. Sekarang kita nak fokus kepada sunnah.
supaya kita dalam semangat mengikut pada sunnah Nabi SAW itu, kita tidak menjadi keliru terhadap makna sunnah itu sendiri. Supaya kita mampu cover setakat sunnah siapa, itu pun mungkin sebahagian. Sunnah dalam perkara apa itu, maksudnya sunnah dalam 3 tonggak agama kita. Apa makna ikut sunnah dalam akidah, apa makna ikut sunnah dalam syariah, dan apa bermakna ikut sunnah dalam tariqah. Dalam bahasa hadis, iman, Islam dan ihsan, ya, iaitu mungkin malam ni tak sempat. Tak apa. Sunnah siapa terlebih dahulu? Nombor 1, sunnah Rasulullah SAW. Nombor 2 adalah sunnah salafus soleh, iaitu generasi awal umat Islam yang baik-baik, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Nombor 3 adalah sunnah para ulama, kerana ulama ini merupakan pewaris kepada para nabi, ya? Al-ulama warasatul anbiya. Malangnya dalam keadaan kita secara prinsip, okay, kita setujulah kena ikut sunnah Nabi, kita setuju ikut sunnah salafus soleh, kita setuju ikut kepada para ulama, masih berlaku kekeliruan di dalam setiap satu daripada sunnah ini. Kita mulai dengan sunnah Nabi SAW terlebih dahulu. Baik, 3. Yang pertama, makna sunnah Nabi secara ringkas. Makna sunnah Nabi secara ringkas adalah jalan, cara dan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, makna sunnah secara terperinci. Apa makna sunnah Nabi secara terperinci? Ianya merangkumi pertama perbuatan Nabi, itu namanya sunnah fi'liyah. Apa yang Nabi SAW lakukan adalah sunnah. Yang kedua, pertuturan Nabi. Apa yang Nabi SAW cakap juga adalah sunnah, namanya sunnah qauliyah. Dan malah diamnya Nabi SAW juga adalah sunnah, namanya sunnah takririyah. Apa maksudnya di situ? Misalnya ada satu orang melakukan satu perbuatan di hadapan Nabi SAW, Nabi lihat, Nabi tidak komen apa-apa, maka itu adalah sunnah periktirafan. Kerana dengan diamnya Nabi SAW itu menunjukkan bahawa perbuatan yang berlaku tersebut tidak haram. Kerana kalau perbuatan itu haram dan Nabi lihat, nescaya Nabi akan tegur, nescaya Nabi akan larang. Bila Nabi diam, itu satu bentuk sunnah, namanya sunnah takririyah. Saya ulang, ya. Secara terperinci, sunnah Nabi pecah kepada 3. Sunnah fi'liyah, perbuatan, sunnah qauliyah, pertuturan, dan juga sunnah takririyah, diam ataupun periktirafan daripada Nabi SAW. Yang ketiga, secara meluas. Secara meluas, sunnah Nabi merangkumi semua sumber-sumber hukum syarak. Hukum syarak yang taklifi. Apa maksud hukum syarak yang taklifi? Yang menyangkut perbuatan orang mukallaf. Orang tidak mukallaf, perbuatan mereka tidak ada hukum. Kanak-kanak mereka buat satu perbuatan, belum ada hukum. Mana tahu ada orang tanya, Ustaz, apa hukum orang gila dia telanjang di khalayak ramai? Jawabnya tidak ada hukum lah, sebab dia tidak mukallaf. Yang ada hukum kamu yang tengok dia telanjang tu, yang tu ada hukum, sebab kamu mukallaf. Jadi hukum syarak yang taklifi ada 5. Kalau kita disuruh buat tanpa ada pilihan, namanya wajib. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat berdosa. Kalau kita disuruh buat tapi masih ada pilihan, suruhan itu tidak putus, namanya sunat. Dibuat dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Kalau kita disuruh meninggalkan sesuatu perbuatan dengan suruhan yang pasti, tidak ada pilihan, itu namanya haram. Kalau kita buat juga berdosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Kalau kita disuruh meninggalkan satu perbuatan tapi suruhan itu tidak putus, tidak mesti, itu namanya makruh. Kalau kita buat juga tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan diberi pahala. Dan yang kelima, diberi pilihan. Nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak ada masalah, itu namanya harus. Jadi hukum syarak yang taklifi ini ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Persoalan, mana kita tahu yang wajib tu wajib? Mana kita tahu yang haram tu haram? Daripada sumber hukum. Jadi kita ikut mana hukum daripada sumber, ikut sunnah Nabi.
Apa dia sumber hukum? Yang disepakati oleh jumhur ulama ada 4. Pertama Quran, kedua sunnah dengan makna yang kedua tadi, perbuatan, pertuturan dan diamnya Nabi. Ketiga ijma', iaitu kesepakatan para ulama adalah sumber hukum. Yang keempat adalah qiyas. Apa dia qiyas? Boleh faham qiyas? Boleh faham, kita tak boleh terang. Tak berapa faham. Okey. Dia tujuan tanya tu bukan apa, kita biasa faham tak faham tu biasa. Ustaz-ustaz pun tak faham semua. Ada kalanya kita baru pertama kali dengar. Kalau kita dah faham, kita terus saja. Kalau tak faham atau kurang jelas lagi, qiyas maksudnya kita memakai satu hukum yang telah ada dalil, kita pakai pada satu perkara lain yang tidak ada dalil khusus. Kenapa kita pakai? Sebab ada persamaan pada asas hukumnya sama. Saya bagi contoh ya. Apa hukum minum wine, arak? Hukum minum wine, saya rasa orang bukan Islam pun tahu. Hukum dia masyhur, haram. Ada tak dalil bahawa minum arak itu haram? Ada. Dalam hadis ada, dalam Quran ada. Okay. Apa hukum minum air ketum? Jangan jawab lagi, kena diperincikan dahulu. Air ketum ini kalau ikut kawan-kawan, saya pun tak biasa minum air ketum, kata dia ada 2 jenis. Kawan-kawan sebelah utara biasa banyak air ketum. Dia kata, Ustaz, air ketum ni 2 jenis Ustaz. Jenis yang nombor 1 tu, waktu tak ada apa, mereka rebus daun 2-3 helai. Hak tu kalau Ustaz minum takat rasa fresh lah. Tapi hak jenis nombor 2 ni, mereka rebus daun banyak, mereka buh ubat nyamuk, mereka buh macam-macam lah. Hak tu kalau minum, hilangkan. Minum air ketum jenis nombor 2 ni, dengan tiang pun dia boleh sembang. Weh, hang apa bak, lama tak jumpa. Apa sembang, hang diam lah. Diamlah, tiang mana nak jawab. Sebab apa? Dia sudah hilang akal. Okey. Apa hukum minum air ketum jenis yang kedua ni? Haram. Mana dalil? Ayat Quran tak ada cerita pasal air ketum. Hadis Nabi tak ada cerita pasal air ketum. Inilah namanya qiyas. Arak tadi haram, ada dalil dalam Quran mengatakan haram. Baik. Apakah asas pengharaman arak? Iaitu kerana minumnya itu memabukkan. Maka mana-mana minuman yang seperti arak, iaitu memabukkan, maka hukumnya juga seperti arak, iaitu haram. Itu namanya qiyas. Jadi 4 sumber hukum ini disepakati oleh para ulama, ya, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Jumhur ulama setuju. Lain daripada 4 ni ada lagi 8. Istihsannya, istishab, saddu zari'ah, masalah mursalah dan sebagainya, panjang ceritanya. Nak bagi tahunya apa? Ikut mana-mana hukum yang dikeluarkan daripada sumber hukum, maknanya ikut sunnah Nabi lah tu. Itu secara meluas. Ya, baik. Masalahnya di kebelakangan ini ada salah faham. Salah faham itu okey lagi, yang payah salah sampai. Sebab yang menyampaikan tu hebat juga, ustaznya ada BA, ada master, ada PhD. Bila dia salah sampai tentang makna sunnah Nabi SAW, maka boleh menimbulkan kekeliruan, boleh menimbulkan malah sikap ekstrim di dalam beragama, dan boleh menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Nanti kita bagikan contoh bagaimana yang dikatakan salah sampai ini, dan bagaimana kita menanggapi salah faham dan salah sampai di dalam makna sunnah Rasulullah SAW ini selepas daripada laungan azan Isyak. Kita bagi laluan kepada azan Isyak terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung tentang apa yang dimaksudkan dengan salah faham ataupun salah sampai tentang makna daripada sunnah Nabi SAW. Sebahagian daripada umat Islam menyangkakan bahawa sekiranya kita itu melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang mana tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka bermakna kita tidak ikut sunnah. Malah lebih parah pada itu, bermakna kita hatta sambutan maulid Nabi juga dianggap haram oleh mereka. Alasannya Nabi pun tak buat. Lagi misalnya tahlil arwah misalnya haram, sebab alasannya Nabi tak buat. Doa akhir tahun, doa awal tahun, Nabi tak buat, maka haram. Selawat selang-selang tarawih, Nabi tak buat, maka haram. Lafaz usalli, Nabi tak buat, maka haram. Baik. Jadi ini yang dikatakan salah faham ataupun salah sampai,
Kerana makna daripada sunnah Nabi bukan segala sesuatu yang Nabi tidak buat maka haram kita buat, bukan begitu. Malah mengatakan haram melakukan sesuatu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tak buat, pertama telah bercanggah dengan Al-Quran, yang kedua melanggar sunnah Nabi SAW sendiri, dan yang ketiga bertentangan dengan ilmu yang penting di kalangan para ulama, namanya ilmu usul fiqh. Sikap yang mengharamkan sesuatu perbuatan dengan alasan Nabi tidak buat, pertama melanggar ayat suci Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah kamu ambil, maksudnya hendaklah kamu terima, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang kamu daripada melakukannya hendaklah kamu berhenti. Ya, cuba perhatikan. Ayat Al-Quran mengatakan wa ma nahakum anhu, apa yang baginda larang. Al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu, apa yang baginda tidak buat. Jadi sesiapa yang melarang satu perbuatan semata-mata alasannya Nabi tak buat, bermakna dia telah buat satu bid'ah, dia buat satu benda baru. Quran kata yang Nabi larang jangan buat, dia kata tak, bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun kita dah tak boleh buat. Itu kan satu penambahan terhadap ayat suci Al-Quran, dan ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Ini adalah satu penambahan baru yang buruk. Kenapa? Kerana mengharamkan sesuatu yang Al-Quran tidak haramkan. Sebab mengharamkan juga perlu kepada dalil. Kadang-kadang mereka tak perasan tu, mereka ingat melakukan saja yang perlu pada dalil. Mengharamkan juga perlu kepada dalil. Sekarang kamu mengharamkan perbuatan yang Nabi tak buat, sedangkan Al-Quran sekadar mengharamkan perbuatan yang Nabi larang. Ada benda-benda Nabi tak buat tapi Nabi tak larang kerana banyak sebab. Misalnya Nabi SAW sendiri tidak keluar sembahyang tarawih berjamaah beramai-ramai lebih daripada 2 atau 3 malam. Mulanya Nabi berjamaah 2 malam atau 3 malam, masuk malam ketiga atau malam keempat Nabi dah tak keluar dah, bagi dia sembahyang seorang diri. Tapi sahabat yang sembahyang berjamaah sesama mereka Nabi tak larang. Demikian misalnya Nabi SAW bila dihidangkan daging dhab, Nabi tak makan, tapi bila ada sahabat makan, Nabi tak larang. Jadi tidak semua benda yang Nabi tak buat bagi dia larang. Yang kedua, melanggar sunnah Nabi SAW sendiri, kerana Nabi berpesan antaranya ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang saya telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi perkara yang dilarang itu, dan apa yang saya telah perintahkan kamu melakukannya, maka hendaklah kamu lakukan perkara tersebut semampu kamu. Baik, yang Nabi suruh kita lakukan semampu kita. Misalnya Nabi perintahkan kita solat fardu berdiri, kita bukan tak mau berdiri, tak mampu. Kita mampu apa? Duduk, dah lah sembahyang duduk. Duduk pun tak mampu, boleh tak berbaring? Sembahyang berbaring. Sebab yang Nabi suruh ceritanya semampu kita, kita buat. Tak mampu, semampu kita. Baik, yang Nabi larang hendaklah kita jauhi. Yang Nabi tak buat, belum tentu lagi. Kena tengok kepada dalil-dalil lain. Adakah haram, adakah makruh, adakah sunat dan sebagainya. Jadi bila dia katakan Nabi tak buat maka haram kita buat, dia telah menambah-nambah sesuatu yang hadis tidak kata. Hadis kata apa yang saya larang kamu, dia kata tak, bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun sudah haram. Ini satu bentuk bid'ah yang sayyi'ah. Dan yang ketiga, sikap sebegini melanggar ilmu usul fiqh yang menjadi dasar dalam mengeluarkan hukum. Kerana yang pertama, sumber hukum bukan hanyalah perbuatan Nabi sahaja. Kita boleh bayangkan tak, kalau satu highway ada 4 lane, tapi hari tersebut 3 lane ditutup, hanya 1 dibuka, agak-agak jam tak? Jam. Lebih parah lagi, yang dia buka 1 tu dia bagi 3, 2 dia tutup, 1 saja dia buka. Itu dalam istilah Waze bukan jam lagi, dia kata stand still, tak boleh bergerak. Itu yang mereka lakukan kepada agama kita.
Akhirnya agama kita jadi kaku, jadi keras, jadi semuanya tak boleh. Sebab ada 4 lane untuk dapat hukum yang disepakati. Pertama Quran, kedua sunnah. Sunnah pecah 3. Ketiga ijma', keempat qiyas. Quran seolah-olah dia tak perasan, sunnah dia tutup 2, dia hanya fokus pada sunnah perbuatan. Ijma' seolah-olah dia tak ambil air hirau, dan qiyas dia macam tak pandai guna. Saya bagi contoh. Misalnya ada orang di surah Al-Muttaqin, Masya Allah tabarakallah, nama baik Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jalana wa iyyakum minal muttaqin, amin insyaAllah. Baik, katakanlah ada jemaah di surah Al-Muttaqin ini yang rajin berzikir. Jadi dia ni selepas daripada salat subuh misalnya, balik ke rumah, pegang tasbih, berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapatlah dalam 300 misalnya, dia pun berhenti pergi kerja. Malam balik daripada sembahyang isyak pun dia pegang tasbih, berzikir 300. Amalan berzikir 300 lepas subuh, 300 lepas isyak ni pun ada sebahagian komplain, alasan dia Nabi tak buat. Syekh, hantar berzikir 300 pagi, 100 isyak ni ada dalil ke? Tahu saya Nabi tak pernah pun buat 300. Misalnya begitu. Jadi dengan kata-kata dia tu, dia seolah-olah mengenepikan Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran misalnya Allah Ta'ala memerintahkan wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala sebagai zikir yang banyak. Jadi orang ni bila berzikir 300 pagi, 300 malam, dah terpayung dengan dalil Al-Quran. Kenapa dia seolah-olah ketepikan? Yang kedua, sunnah. Bukan sunnah perbuatan sahaja. Kalaupun tidak ada dalil, misalnya Nabi SAW melakukan 300 kali tahlil pagi, 300 kali tahlil pada waktu malam, tapi sunnah qauliyah, sunnah pertuturan baginda memerintahkan dengan sabda baginda ayyakuna lisanuka ratban bi zikrillah. Jadilah lidah kamu basah dengan zikrullah. Apa maksud basah dengan zikrullah? Banyak berzikir. Jadi dah terpayung dengan sunnah qauliyah. Dan telah ijma' para ulama bahawa zikir ini termasuk dalam ibadah yang tidak mahdah. Apa maksud ibadah tidak mahdah? Ibadah yang tidak terikat dengan masa tertentu, tempat tertentu, kaifiat bilangan tertentu. Maka ada kelonggaran. Nak berzikir di mana? Terpulang. Nak berzikir bila? Terpulang. Nak berzikir banyak mana? Terpulang. Sebab ibadah yang tidak mahdah. Berbeza ibadah mahdah, misalnya sembahyang fardu. Yang tu kita tak boleh pandai-pandai. Misalnya malam ni ada ceramah, kita sembahyang maghrib siap-siap lah pukul 6.30. Jadi senang nanti ceramah, tak faham. Misalnya begitu, tak boleh. Sebab sembahyang dia ada waktu dia. Ataupun dah lah malam ni isyak kita sembahyang 2 rakaat je lah, sebab nanti kuliah habis lambat. Tak boleh. Sebab sembahyang isyak tu ada, macam saya boleh sebab saya musafir lagi. Saya dah sembahyang jabat takdim tadi, isyak 2 rakaat, takdim qasar, tak apalah, itu rukhsah. Dalam keadaan biasa tak boleh. Tapi kalau seumpama zikir, seumpama selawat, seumpama berdoa, seumpama baca Al-Quran, ini semua ibadah. Tapi ijma' ulama' ini ibadah yang tidak mahdah, ibadah yang tidak diikat. Maka di situ ada kebebasan. Nak baca Quran bila? Terpulanglah. Nak baca Quran banyak mana? Terpulanglah. Jangan sampai tak baca. Jadi di situ mereka salah faham. Yang kedua, dalam usul fiqh dia ada cara. Satu, usul fiqh nak ambil hukum daripada mana? Sumber Quran, sunnah, ijma', qiyas, ini disepakati. Cara keluarkan hukum tu ada cara dia. Macam kita katalah emas ambil daripada mana? Daripada lombong emas. Tapi ada cara dia, ada alat dia. Jadi ulama' keluarkan hukum daripada sumber hukum, ada cara dia. Macam mana ulama' tahu daripada Quran dan sunnah satu perbuatan itu haram? Macam mana? Salah satu daripada 3. Boleh lah, hafal teruslah sebab tak ada slide. Kalau ada slide kita boleh tengok baca catatan. Tak payah mana. Pertama, kalau dilarang. Kalau dilarang, maka ulama' faham haram. Misalnya ayat Quran, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu hampiri zina. Maka daripada jangan itu ulama' faham hampiri zina haram, apatah lagi kalau sampai berzina. Ya, dia panggil dalam bahasa Arab siratun nahyi. Dia datang dengan cara melarang. La itu maknanya jangan. Wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Ulama' faham haram. Yang kedua, memang dia sebut haram, siratut tahrim.
Misalnya dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu tu bangkai. Maksudnya haram makan binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Mana tahu haram? Memang Quran sebut haram. Harrama. Dah dua dah. Kan tak payah mana. Satu dilarang, satu dikatakan haram. Yang ketiga, larang tidak, dikatakan haram pun tidak, tapi perbuatan itu dikeji. Dalam bahasa Arab disebut zammul fi'li, perbuatan itu dikeji. Misalnya Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu, Nabi tak kata menipu tu haram, tapi bukan daripada golongan Nabi tu keji. Maka ulama faham menipu tu haram. Tidak ada dalam kaedah fiqh kalau Nabi tak buat satu perbuatan maka itu tandanya perbuatan itu haram. Tidak ada. Mana orang ni memandai-mandai luar daripada kaedah. Malah kaedah sebaliknya. Kaedah fiqhiyah mengatakan at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi tinggal tak buat satu benda, belum menetijahkan hukum lagi. Ulama kena cek tengok dalil. Sebagai contoh, Nabi SAW tak minum arak. Betul? Betul. Adakah jadi haram arak tu kerana Nabi tak minum? Bukan. Jadi haram arak tu kerana ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahawa minum arak tu haram. Itu maksudnya. Sebab tu dalam kaedah lain disebut at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi tak buat satu benda belum menunjukkan perbuatan itu haram. Baik. Jadi sekarang dalam nak memahami sunnah bid'ah ini, kita kalau boleh nak mentuntaskan perbincangan kita supaya kita tak berbalah benda yang tak patut berbalah. Sekarang ini umat Islam kita guna paling tidak ada 3 takwim yang kita guna. Takwim yang pertama namanya takwim Masihi, Januari, Februari dan seterusnya. Takwim yang kedua namanya takwim Hijri, Muharram, Safar dan seterusnya. Takwim yang ketiga namanya takwim perbalahan tahunan. Itu dia start guna sebelum masuk tahun baru, dia berbalah pasal doa akhir tahun. Masuk tahun baru dia berbalah pasal doa awal tahun. Masuk Rabiul Awal dia berbalah pasal maulid. Masuk Rajab dia berbalah pasal puasa sunat bulan Rajab. Masuk Sya'ban berbalah pasal nisfu Sya'ban. Masuk Ramadan, Masya Allah Tabarakallah, panjang senarai berbalah dia. Berbalah pasal bilangan rakaat tarawih, berbalah pasal doa buka puasa, berbalah pasal selawat selang-selang tarawih, berbalah pasal imsak. Masuk raya berbalah pasal ziarah kubur dan takbir raya. Tahun depan repeat lagi. Ini namanya takwim perbalahan tahunan. Kita kalau boleh nak buang takwim ni, menghabiskan masa kita sia-sia. Kalau kita tu nak jimat masa, ini satu tip lah ya. Katalah tahun ni kita dapat satu hujah yang bagus tentang nisfu Sya'ban misalnya, kita copy siap-siap, tahun depan kita paste saja. Jadi tak banyak masa kita terbuang. InsyaAllah pusing-pusing benda yang sama juga. Baik, kita nak buang. Kita fikir secara sihat, tidakkah bila berlaku satu benda baru, istilahnya bid'ah lah. Bid'ah ni maknanya benda baru dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Benda tu dulu zaman Nabi tak ada, sekarang zaman kita ada dibuat orang. Dia tak akan lagi daripada 3 kemungkinan. 3 lagi. Boleh hafal? Boleh, senang je ni. Pertama, semua benda baru yang tak ada zaman Nabi haram semua hukumnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kenapa haram? Sebab zaman Nabi tak ada, haram lah. Kemungkinan yang kedua, semua perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi semuanya tidak haram, semuanya halal. Kenapa? Sebab bila zaman Nabi tak ada, bermakna Nabi tak pernah larang. Bila Nabi tak pernah larang, halal lah semua. Kemungkinan yang ketiga, sebahagian daripada perkara yang tidak ada di zaman Nabi haram, sebahagian daripada perkara yang tidak ada di zaman Nabi halal, maknanya tidak haram. Mana satu daripada 3 ni yang merupakan reality? Yang tu yang kita fokus. Yang bukan reality kita ketepikan. Boleh jadi tak semua benda baru haram? Mustahil. Kalau tak, semua kita bergelombang dengan dosa. Contoh, banyak masjid sekarang seperti surau juga letak kapet dalam masjid. Letak kapet dalam masjid tak ada zaman Nabi. Ada ulama memfatwakan haram? Alhamdulillah tak ada. Kawan-kawan kita ramai dah sekarang ni pergi haji naik kapal terbang, pergi haji, pergi umrah.
Zaman Nabi tak ada sahabat-sahabat atau Nabi sendiri pergi haji naik kapal terbang, dan memang tak ada kapal terbang zaman tu. Tapi alhamdulillah, ya, kita tak biasa dengar lah ulama fatwa mengatakan haram naik kapal terbang. Kerana apa? Benda ni tak ada zaman Nabi, tak ada. Yang lain-lain lah, kita pakai mikrofon, kita pakai iPad, kita pakai handphone, aircon, lampu dan sebagainya, ya. Ini semua perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi, tetapi tidak kita dengar fatwa mengatakan haram. Alhamdulillah. Mikrofon pernah ada. Mikrofon dulu pernah ada satu ulama di Saudi, dia kata haram pakai mikrofon masa baca Quran sembahyang tu. Haram, kata dia. Bila orang tanya kenapa haram, sebab dia kata tak ada zaman Nabi. Jadi ada satu ulama daripada Mesir datang ke Saudi, dia buat haji, kata silap saya, ataupun umrah, haji rasanya. Dia tanya, kamukah orangnya yang berfatwa mengatakan haram memakai mikrofon ketika solat? Dia kata ya. Apa alasan kamu? Sebab tak ada zaman Nabi. Yang dia ni masa baca Quran pakai cibir mata. Jadi ulama Mesir itu tanya, kenapa kamu pakai cibir mata masa baca Quran? Dia kata sebab kalau saya tak pakai, saya tak nampak. Kalau saya pakai, dia membesarkan image tu, saya boleh nampak. Jadi dia kata kan tak ada zaman Nabi. Yelah, tapi kan nak membesarkan image, kata dia. Baik, dia kata apa bezanya? Cibir mata tak ada zaman Nabi, tapi untuk membesarkan image kamu boleh baca Quran. Speaker tak ada zaman Nabi, untuk membesarkan suara supaya orang di belakang boleh dengar, boleh ikut imam. Apa bezanya? Sama-sama tak ada zaman Nabi. Besarkan image kamu kata boleh, besarkan suara kamu kata haram. Tapi setakat jumhur ulama tak ada bunyilah pasal speaker haram. Mungkin ada satu orang tu lah yang mungkin lepas daripada itu dia tukar pendirian dia. Baik, jadi sekarang ini nak kata semua perkara baru haram, mustahil. Boleh jadi tak semua perkara baru halal? Mustahil juga. Akan ada perkara-perkara yang tak ada zaman Nabi hukumnya haram. Kita ambil contoh yang mudah sajalah. Pembedahan menukar jantina. Dia elok lelaki, dia perasan dia perempuan. Dia pergi ke Siam ke mana buat pembedahan tukar jantina. Dia potong itu, pasang ini dan sebagainya. Itu apa hukumnya? Haram. Misalnya lagi tak ada zaman Nabi buat solat Jumaat hari Sabtu. Ada satu orang, dia ni kolumnis kepada Malay Mail Online. Ya, tuan-tuan kalau perhati tengok, Malay Mail Online ni memang dah jadi lidah liberal, lidah anti-Islam. Bukan Malay Mail Online saja, banyak lagi portal-portal berita yang macam itu. Dia kolumnis ni 2016 dibuat kempen supaya umat Islam tukar solat Jumaat buat hari Sabtu. Alasan dia, solat Jumaat hari Jumaat susah sebab orang kerja. Jadi hari Sabtu senang, orang cuti. Kalau pakai alasan susah, baik tukar solat subuh 4:10 kan senang. Solat subuh 5:40 tu susah. Tapi kalau lah, alhamdulillah lah tak ada orang terima kempen dia tu. Tapi kalau lah ada orang buat, apa hukumnya? Haram. Ada satu orang juga mencadangkan buat haji sepanjang tahun, kata dia. Dah meninggal pada orang yang mencadangkan tu. Nak cari orang tanam pun susah. Kata dia sebab apa? Kalau semua orang buat haji bulan Zulhijjah, kata dia sesak. Jadi orang bagi tahu kepada dia, mana boleh, Nabi sendiri buat haji bulan Zulhijjah. Dia boleh jawab, dia kata apa? Itu kebetulan, kata dia. Kebetulan saja Nabi buat haji bulan Zulhijjah. Kita nak buat bulan lain pun boleh. Kasih tengok. Kalau pakai idea kebetulan, kan lebih santai kita kata kebetulan Nabi buat haji di Mekah, kita nak buat haji di Putrajaya pun tak masalah. Ini contoh perkara-perkara yang tidak ada zaman Nabi, dan kalau dilakukan hukumnya haram. Misalnya ada pensyarah saya masa di UAE dahulu, Dr. Aminah Wadud, atas nama gender equality, dia perempuan jadi imam kepada lelaki. Itu benda yang tidak ada di zaman Nabi dan hukumnya adalah haram. Baik, nak kata semua perkara baru halal, mustahil. Baik, cuba tengok semua perkara baru haram, mustahil. Semua perkara baru halal, mustahil. Nak tak nak, kita kena terima kemungkinan yang ketiga. Sebahagian daripada perkara yang tak ada zaman Nabi haram, sebahagiannya lagi adalah halal. Tak payah lagi kita berbalah benda yang dah sepakat. Kita move forward. Kita cari apa kayu ukur. Mesti ada kayu ukur yang ni haram, yang ni halal. Baik, kayu ukur yang kita warisi daripada para ulama straightforward saja. Perkara bid'ah, perkara baharu, kalau selari dengan hukum, tak bercanggah dengan syarak, iaitu boleh, iaitu halal. Perkara baharu yang bercanggah dengan hukum, bertentangan dengan syarak, iaitu haram. Yang ini ulama salaf yang letakkan. Ada sebahagian daripada kawan-kawan kita, dia seronok menggelarkan diri dia sendiri salafi.
Jadi salafi ni kalau betul makna dia bagus. Salafi bermakna pengikut salaf. Cuma yang kita tak rasa tak best, dia mengaku salafi, fatwa ulama salaf dia tendang ke tepi, dia ikut fatwa ulama-ulama kemudian. Mana dakwaan dia palsu. Salafi kena ikut fatwa ulama salaf. Umpama siapa? Umpama Imam Syafi'i rahimahullah taala, ulama salaf. Imam Syafi'i tabi'in. Apa kata Imam Syafi'i tentang bid'ah? Benda baru. Imam Syafi'i ringkas saja bahasa dia, tapi cover topik bid'ah semua. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Benda bid'ah dua jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, terpuji maknanya bagus. Wa mazmumah, satu jenis lagi terkeji, maknanya tidak elok. Dua saja. Kayu ukur Imam Syafi'i apa dia? Wa ma wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara yang selari dengan sunnah, selari dengan ajaran Nabi, iaitu bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara baru, bid'ah yang bercanggah dengan sunnah ajaran Nabi, yang tu terkeji. Dah senang je. Tapi senang tak senang kerja ulama' lah. Nanti ulama' akan tengok perkara baru ni selari atau bercanggah, selari atau bercanggah, dan boleh jadi khilaf di kalangan ulama', itu biasa. Masalahnya kawan-kawan kita dia kata tak betul. Kawan kita ni pandai, dia balik daripada Jordan, balik pada Madinah, grad pada UAE, grad pada UUM. Dia kata tak betul tu Ustaz. Ustaz kena faham Ustaz. Zaman sekarang ni Ustaz kena dengar. Ustaz yang kena belajar daripada jemaah. Ustaz kena faham Ustaz. Dia buat bid'ah macam ni. Kalau bid'ah itu menyangkut urusan dunia, yang tu tak ada masalah. Ustaz bagi contoh apa tadi? Letak kapet dalam masjid. Memanglah masjid tu urusan agama, tapi letak kapet tu urusan dunia Ustaz, maka tak ada masalah. Ustaz bagi contoh apa? Naik kapal terbang pergi haji. Okey, saya setuju, pergi haji ibadah. Tapi naik kapal terbang tu kerja dunia. Oleh kerana bid'ah dalam perkara dunia, maka tak ada masalah. Ustaz sebutlah apa? iPad kah, handphone kah, aircon kah, apa sajalah benda bid'ah yang dunia, yang tu tak ada masalah. Yang tak boleh yang kami bangkang ni Ustaz, bid'ah dalam perkara agama. Sambut maulid urusan agama, Nabi tak buat, haram. Tahlil arwah perkara agama, Nabi tak buat, haram. Selawat selang-selang tarawih perkara agama, Nabi tak buat, maka haram. Lafaz usalli itu perkara agama, Nabi tak buat, maka haram. Ini pendirian daripada kawan-kawan kita. Alhamdulillah, syukur. Kenapa syukur? Sebab kita dah kenal pasti punca perbezaan antara kita dan mereka tu di mana. Rupa-rupanya kita dan mereka sama pendirian, tidak semua bid'ah sesat. Kita kata begitu, para ulama' pun kata begitu, kawan-kawan kita pun cakap benda yang sama, tidak semua bid'ah sesat. Cuma dia berbeza dengan kita pada kayu ukur. Kayu ukur kita ambil pada para ulama', bid'ah yang selari dengan syariat tidak sesat, bid'ah yang bercanggah dengan syariat sesat. Dia bawa kayu ukur baru, bid'ah dalam perkara dunia tidak sesat, bid'ah dalam perkara agama sesat. Yang ini kita boleh selesaikan dengan ilmiah, tak perlu lagi kita berbalah sampai bertahun-tahun. Baik. Yang pertama, hukum hakam agama, adakah untuk mentadbir agama semata-mata atau mentadbir dunia juga? Kita dapati hukum hakam ni dia bukan hal agama saja, hal dunia pun ada hukum. Kita bagi contoh terus. Amalan insurans konvensional, perkara bid'ah. Ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan insurans, takaful juga bid'ah. Mana ada sahabat jual takaful? Mana ada sahabat ambil takaful? Sebelum musafir, Sayyidina Abu Hurairah ambil takaful terlebih dahulu, tu tak ada. Benda ni amalan baru. 300-400 tahun kebelakangan ini, umat manusia dapat satu idea untuk meminimalkan risiko atau mengurus risiko, ambil insurans. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, oleh kerana insurans ini bid'ah dalam perkara dunia, halal, tak ada masalah. Betul kan? Insurans adalah bid'ah, tapi ia bukan bid'ah agama, ia bid'ah dunia saja. Kalau sakit, kalau kemalangan, kalau barang hilang, syarikat insurans bayarlah. Baik, kalau ikut teori mereka, oleh kerana bid'ah dunia, halal. Tak betul. Ulama seluruh dunia berbincang apa hukum insurans konvensional, padahal bid'ah dunia. Mereka buat ijtima',
mereka buat muzakarah, mereka bentang kertas kerja. Akhirnya hampir semua ulama mengatakan insurans konvensional hukumnya haram, padahal bid'ah dunia. Mana kayu ukur kamu tak betul. Lebih menarik lagi, apa alasan dia? Apa alasan ulama mengharamkan insurans konvensional? Alasan mereka adalah dalam insurans konvensional ada unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat. Sebiji macam kayu ukur Imam Syafi'i, kalau bercanggah dengan syariat, maka itu bid'ah yang terkeji. Satu. Yang kedua, kayu ukur mesti konsisten baru kita boleh guna. Kalau tak konsisten, makna kayu ukur tu kita tak boleh pakai. Contohlah kita ada satu alat penimbang. Kita ambil sebungkus gula, kita letak, dia baca 1 kilo. Kita angkat, kita letak balik, dia baca 3 kilo. Kita kata mana satu yang betul? Kita angkat, kita letak balik, tu dia 5 kilo. Agak-agak boleh pakai tak alat penimbang tu? Tak boleh pakai, sebab tidak konsisten. Baik, kita nak test. Kayu ukur Imam Syafi'i kah yang konsisten, atau kayu ukur kawan-kawan kita? Kita ambil satu contoh perkara dunia dan satu perkara ibadah. Perkara dunia kita ambil sebagaimana yang kawan kita buat ini, insya-Allah confirm tak ada zaman Nabi merakam video. Setuju tak ini tak ada zaman Nabi? Bid'ah. Antara sekarang sedang buat bid'ah. Bid'ah dunia atau bid'ah agama? Bid'ah dunia. Okeylah, bid'ah dunia. Kita ambil satu perkara ibadah, iaitu berdoa. Kenapa kita ambil berdoa? Sebab berdoa ni ibadah yang umum. Kalau ibadah khusus memang tak boleh kita pandai-pandai. Malam ni kita rasa rajin, kita sembahyang isyak 6 rakaat, itu kita sepakatlah haram. Sebab itu ibadah khusus, sudah ada kaifiat, tak boleh kita pandai-pandai. Berdoa ni ibadah umum. Baik. Tapi walaupun ibadah umum, kalau ikut teori kawan-kawan kita, kalau Nabi tak buat haram. Sebab tu mereka marah doa akhir tahun, Nabi tak buat. Doa awal tahun, Nabi tak buat. Mereka kata haram. Kita kata apa salahnya doa baik. Walaupun Nabi tak buat, kan berdoa tu disuruh. Jadi dia di situ pertikaiannya. Sekarang kita nak selesaikan. Nak tengok mana yang konsisten. Apa hukum merakam video ceramah? Satu bid'ah di situ, bid'ah dunia. Kemudian setelah dirakam, dia masukkan dalam CD. Mana dia masuk CD zaman Nabi? Zaman 30-40 tahun dulu pun tak ada CD kan? Baik. Dah dua bid'ah. Kemudian CD ceramah dia jual secara online. Zaman Nabi memang ada sahabat berniaga, tapi tak ada sahabat berniaga secara online. 3 bid'ah sekarang. Apa hukum dia? Kalau ikut kawan-kawan kita, jawapan dia mudah saja. Dia akan bagi tahu, kan kami dah cakap bid'ah dunia tak ada masalah Ustaz. Kan? Kalau ikut kayu ukur kita pun tak ada masalah kerana tidak bercanggah dengan syariat. Tapi kalau kita tukar contoh tersebut, dia merakam video bukan ceramah, dia merakam video aksi lucah. Ada orang buat aksi lucah, dia rakam. Satu bid'ah. Rakaman lucah dia masuk dalam CD, 2 bid'ah. CD lucah dia jual secara online, 3 bid'ah. Ketiga-tiganya bid'ah dunia. Sekarang apa fatwa antum? Okey ke sebab bid'ah dunia? Kalau ikut kayu ukur dia kena kata okey lah sebab bid'ah dunia. Tapi insya-Allah kalau dia masih sihat, dia pun tak tergamak nak cakap okey. Maknanya kayu ukur dia yang tak konsisten. Kalau kayu ukur kita masih konsisten, kita kata ya betul bid'ah dunia, tapi kayu ukurnya selari atau bercanggah dengan syariat. Merakam video lucah bercanggah dengan syariat. Syariat tidak benarkan kita melakukan perbuatan yang mencemarkan maruah seperti itu, yang mengaibkan seperti itu. Syariat tak bagi. Walaupun bid'ah dunia tetap haram. Baik, sekarang kita pergi pada ibadah. Berdoa adalah ibadah. Kalau ikut kawan-kawan kita, kalau ibadah Nabi tak buat, haram. Mana ada Nabi doa akhir tahun? Mana ada Nabi doa awal tahun dengan bacaan doa yang kamu baca ni? Tak ada. Maka haram kamu buat. Kalau ikut kita, kita kata nanti dulu. Walaupun doa ni Nabi tak buat, doa yang kita minta ni tak bercanggah dengan syariat. Kita minta Allah ampunkan dosa, kita minta Allah lindungi kita daripada syaitan. Tak kata dia tak boleh, Nabi tak buat. Baik, kita tanya dia balik. Kalau begitu kayu ukur kamu, kalau benda itu baharu dalam ibadah saja maka haram. Ada tak Nabi SAW pernah berdoa dalam bahasa Melayu? Tak ada. Ada tak Nabi SAW pernah berdoa minta anak-anak berjaya dalam SPM? Tak ada. SPM pun tak ada zaman tu. Baik, kalau ikut kayu ukur kamu, sanggup tak kamu berfatwakan satu orang yang berdoa dalam bahasa Melayu minta anak berjaya dalam SPM buat satu bid'ah yang sesat, kerana buat satu perkara baharu yang Nabi tak pernah buat dalam ibadah? Kalau ikut kayu ukur dia kena fatwa begitu. Tapi insya-Allah dia pun tak tergamak lah nak fatwa macam tu. Bermakna kayu ukur dia yang tak betul.
Kalau ikut kita masih konsisten, kita setuju itu perkara baru dalam ibadah. Memang Nabi tak pernah berdoa dalam bahasa Melayu, tapi tak bercanggah dengan syariat. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mohon kepada saya perkenankan. Allah tak kata ud'uni bil lughatil arabiyyah astajib lakum, minta dengan bahasa Arab, tidak. Demikianlah minta perkara-perkara yang baik. Nak berjalan SPM memang Nabi tak pernah minta, tapi perkara tu baik. Lainlah kalau kita minta, ya Allah bagilah jiran aku aksiden misalnya, dia beli kereta baru, geram aku tengok, itu haram. Nabi tak pernah doa benda buruk macam tu, dan tu bercanggah dengan syariat. Yang ketiga, habis yang keempat je, kita tekan break lah. Kuliah ni saya fahamkan sampai pukul 9 saja. Saya pun dah sembahyang Isyak, alhamdulillah. Boleh terus balik. Baik, kemudian kita nak tengok sunnah Nabi. Ini paling penting. Sebab Nabi beritahu, satu masa siapa yang hidup lepas daripada Nabi, dia akan lihat pertikaian, perbezaan yang banyak. Lalu Nabi pesan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu itu ikut sunnah saya, cara saya, jalan saya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin. Dua benda ya. Macam mana cara Nabi berdepan dengan perkara baharu? Adakah Nabi guna kayu ukur? Kalau perkara dunia, Nabi kata tak apa, perkara dunia buat saja. Ataupun Nabi tengok dulu selari atau tidak dengan syariat. Kita dapati Nabi SAW guna kayu ukur selari atau bercanggah dengan syariat. Sama macam Imam Syafi'i. Bukan Nabi ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ikut Nabi. Contoh, sembahyang adakah ibadah? Ya. Kalau ikut teori kaum kita, ibadah jangan buat lain daripada Nabi. Zaman Nabi sendiri ada orang buat lain daripada Nabi. Imam pula tu, imam di Masjid Quba, dia buat lain daripada Nabi, iaitu dia melazimi membaca Qul huwallahu ahad pada setiap rakaat. Apa maksudnya? Misalnya dia jadi imam nanti, rakaat pertama dia baca Fatihah sampai selesai, kemudian akan baca Qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian barulah dia baca surah, katakan wadduha, selesai baru dia rokok. Rakaat kedua baca Fatihah lagi, Qul huwallahu lagi sekali, barulah dia baca Alam Nashrah misalnya, baru dia rokok. Nombor satu, benda ni Nabi tak buat. Nombor dua, benda ni Nabi tak suruh. Nombor tiga, makmum tak suka. Bila makmum tak suka, hantar wakil komplain. Jadi kalau ada imam di tempat kita kena komplain dengan makmum, jangan kecil hati. Imam zaman Nabi pun makmum komplain. Kata makmum, imam kenapa macam tu? Kenapa macam mana? Yalah, imam baca Qul huwallahu, baca surah. Sepatutnya imam pilih lah. Kalau imam nak baca Qul huwallahu, cukuplah dengan Qul huwallahu, tak payah baca surah lagi. Kalau imam memang nak baca surah, tak payah baca Qul huwallahu. Ini imam baca dua-dua. Jadi imam tegas sebab tu. Dia kata, kalau kamu nak saya jadi imam, memang macam tu cara saya. Kalau kamu nak macam lain, lantiklah imam lain. Jadi makmum susah hati, nak lantik imam lain, nak elok imam ni, cuma select di situ saja. Akhirnya mereka adu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita adu pada Jaiz atau Jawi lah, imam kita pelik. Jadi kalau ikut teori kawan-kawan kita, oleh kerana ini perkara baru dalam ibadah, Nabi patutnya terus larang. Nabi akan tegur dia, kenapa kamu buat? Ini ialah ibadah, kalau saya tak buat, kamu jangan buat haram. Sepatutnya teorinya begitu. Tidak, Nabi tanya dahulu. Nabi tanya imam, apa yang menghalang imam daripada ikut cadangan daripada makmum, daripada jamaah? Kata dia apa? Inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya saya kasih pada surah Ikhlas ya Rasulullah. Baik, kasih pada ayat Quran bercanggah tak dengan syariat? Malah baik. Bukan saja tak bercanggah, malah baik kasih pada ayat Quran. Oleh kerana itu Nabi tak larang, malah Nabi memuji. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kasih kamu kepada surah Al-Ikhlas itu telah memasukkan kamu ke dalam syurga. Maknanya Nabi sendiri iktiraf perkara baharu dalam ibadah dengan syarat tidak melanggar syariat. Tapi kalau dalam perkara dunia pun melanggar syariat, Nabi larang. Contohnya, inovasi dalam marketing strategi, itu dunia atau agama? Inovasi pemasaran dunia. Zaman Nabi ada satu orang, inovasi dalam pemasaran dia, barang-barang yang tidak elok dia letak di bahagian bawah, lalu dia tindih dengan produk-produk yang elok, supaya pembeli ingatkan elok semua, lalu pembeli akan beli. Nabi SAW cek. Zaman Nabi tidak ada KPDN KK yang cek Nabi. Nabi seluk tangan dalam barang tu, oh Nabi tengok yang di bawah tu basah, tak elok. Nabi tanya kepada dia, dia kata saya nak bagi laku. Lalu Nabi larang. Nabi kata man ghasya falaysa minna,
Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Walaupun itu inovasi dalam perkara dunia, selagi bercanggah dengan syariat, maka Nabi larang. Dan terakhir, pendirian Khulafa ar-Rasyidin juga, kalau perkara itu agama sekalipun, kalau baik tak bercanggah dengan syarak, mereka lakukan bid'ah hasanah. Sebagai contoh, di zaman Sayyidina, bukan zaman Sayyidina Abu Bakar saja, zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, azan pada hari Jumaat hanya satu kali. Tiba-tiba di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau buat bid'ah. Kerana apa? Bagi beliau itu bid'ah hasanah. Beliau tambah azan lagi satu kali. Azan ibadah. Kenapa Sayyidina Uthman buat bid'ah dalam ibadah? Sebab hasanah, sebab baik. Kenapa baik? Zaman yang tiga sebelum itu, azan satu kali sudah memadai. Umat Islam akan pergi salat Jumaat. Zaman Sayyidina Uthman, umat Islam dah ramai. Ramai yang berniaga jauh daripada masjid. Kalau azan hanya satu kali, ramai yang akan terlepas Jumaat, hukumnya haram. Beliau sebagai pemerintah kena buat sesuatu untuk sekat gejala ini, maka beliau perintahkan supaya azan satu kali dahulu, supaya orang bersedia. Sekarang kita buat bid'ah juga, iaitu baca Quran. Pasal tak? Hari Jumaat pukul 12 lebih orang dah baca Quran. Itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tujuannya orang tahu, oh dekat dah Jumaat dah ni, tutup kedai dan sebagainya. Kalaulah sahabat Nabi buat bid'ah dalam perkara agama, takkan kamu lebih pandai daripada sahabat Nabi? Kamu membid'ah sana, bid'ah sini, kamu tu belum tentu masuk syurga. Yang Sayyidina Uthman bin Affan yang kami ikut ni dah dijamin masuk syurga. Jadi kalau kita tengok pada kayu ukur ini, kayu ukur yang betul dalam bab bid'ah bukan dunia atau agama, bukan. Tetapi adakah perkara baharu itu selari dengan syariat, maka boleh, atau bercanggah dengan syariat, maka tidak boleh. Wallahu alam. Kita ada masa dalam 3 minit lagi. Nak buka pada soalan atau tak? Tak ada soalan. Selalu tak ada soalan. Okey, ada. Silakan. Dari segi takaful. Baik, cuba kita lihat. Ini buktinya bahawa bid'ah ini diukur berdasarkan selari atau bercanggah dengan syariat, bukan berdasarkan dunia ataupun agama. Pertama, insurans bid'ah bab dunia. Takaful juga bid'ah dalam perkara dunia. Sama-sama risk management. Sama-sama supaya kalau berlaku sesuatu, dia panggil event insured against, maka akan dibayar satu pampasan oleh syarikat insurans, oleh syarikat takaful. Sebiji sama. Kenapa yang ini halal, yang ini haram? Sebab yang haram itu dia bercanggah dengan syariat, yang halal tidak bercanggah dengan syariat. Macam mana boleh jadi macam itu? Sebab dalam insurans konvensional, dia dipanggil akad itu akad yang ada consideration. Dia bayar premium, consideration dia adalah pampasan. Oleh itu ada uncertainty, dia panggil gharar. Berapa premium dia bayar? Belum tentulah. Kalau dia baru bayar sekali pun, berlaku terus kemalangan atau sakit, dia terus dapat 200-300 ribu. Hamba Allah tu dah bayar bertahun-tahun, dah puluhan ribu dia bayar, tapi tak berlaku apa-apa, tak dapat apa-apa. Maka uncertainty sebegini dia panggil dalam akad ukud muawadat, jangan ada timbal balas. Tidak boleh, ia membatalkan akad. Maka sebab itu insurans konvensional haram. Dia ada uncertainty, ada elemen riba dan sebagainya. Sebaliknya takaful, ketika orang tu bayar so called premium lah, dia panggil contribution, sumbangan, dia niat tabarruk. Dia niat sebahagian daripada apa yang saya bagi ni untuk dipeniagakan, dia akan dapat dividen. Sebahagian lagi ni saya sedekahlah kepada siapa yang layak mengikut sistem takaful ni. Oleh kerana ini sedekah, maka dalam sedekah dia tidak perlu certain. Sedekah ni dia dimaafkan benda yang tak pasti. Sebab kita sedekah, siapa yang dapat macam khairat kematian kan, kita baru bayar berapa, orang tak kisahlah. Ini namanya sedekah untuk bantu. Padahal sama-sama bid'ah dunia. Satu dibolehkan oleh ulama kerana tidak bercanggah dengan syariat, satu lagi diharamkan kerana bercanggah dengan syariat. Sama-sama bid'ah dunia. Lagi kalau ada, sila. Ada kawan-kawan kita mengatakan ketika ada dua tak berbuat dalam satu hukum hadis, kebetulan agama ini adalah telah sempurna. Jadi daripada situ dikatakan tadi dia ada penambahan kerana agama ini telah sempurna. Di jawapan kita mereka kena faham maksud sempurna.
Adakah maksud sempurna itu langsung tidak ada penambahan kepada benda yang terperinci, ataupun tidak ada penambahan dalam perkara yang usul? Kalau penambahan dalam perkara yang usul memang jelas tidak ada. Misalnya dalam perkara akidah, kita menambah satu perkara yang tidak ada Nabi SAW berakidah demikian, tapi zaman kita tambah, kita zaman moden, akidah kita begini. Tak boleh. Sebab akidah ini perkara asas. Daripada dulu sampai sekarang akidah sama saja. Oleh itu kalau ada penambahan, bermakna bid'ah itu bid'ah yang sayyi'ah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Takkan dah zaman dahulu kita percaya bahawa malaikat itu tidak ada jantinanya. Zaman sekarang kita percaya malaikat itu perempuan. Mana boleh? Akidah tu dia sama saja. Tetapi dalam perkara cabang-cabang, sahabat sendiri yang paling faham agama membuat penambahan. Bermakna agama sempurna dari segi kaedah yang memayungi. Misalnya tadi Sayyidina Uthman menambah azan. Nampak pada perinciannya zaman Nabi tak ada. Adakah Sayyidina Uthman tak faham? Al-yawma akmaltu lakum dinakum? Sayyidina Uthman lebih faham lagi. Tetapi Sayyidina Uthman melihat secara umumnya ada dalil yang mewajibkan supaya umat Islam salat jemaat, dan ada dalil mewajibkan waliul amri supaya memastikan umat Islam tidak melanggar syariat. Apakah caranya? Salah satunya melakukan bid'ah hasanah, iaitu membuat satu perkara yang tidak ada di zaman Nabi, azan yang kedua ataupun azan tambahan. Tetapi azan tambahan ini menjadi jalan untuk umat Islam itu tidak melakukan perkara yang haram, iaitu meninggalkan solat jemaat. Contoh yang lebih moden lagi, misalnya World Quran Hour. Mereka buat satu kempen pada 9 Zulhijjah, katakan pada pukul 10 pagi atau 9 pagi, setiap umat Islam di seluruh dunia disuruh ambil mushaf dan baca Al-Quran. Itu jelas bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Tetapi dari segi tujuannya kenapa? Untuk kempen supaya orang ingat kembali membaca Al-Quran. Maka melihat kepada membaca Quran itu tidak ditetapkan bila-bila masa boleh, maka penetapan itu atas dasar kempen semata-mata boleh. Tapi kalau dikatakan memang daripada Nabi suruh baca pada pukul sekian, pada 9 Zulhijjah, itu tidak boleh lah menisbahkan kepada Nabi sedangkan tidak ada dalil. Sama macam doa akhir tahun awal tahun. Secara umum kita disuruh berdoa. Jadi orang ni mengamalkan akhir tahun, dia berdoa minta supaya Allah ampunkan dosa dia yang lalu. Awal tahun dia amalkan supaya Allah lindungi dia. Jadi doa ini dah terpayung, dah sempurna agama menyuruh kita berdoa. Akhir tahun disuruh berdoa, awal tahun disuruh berdoa, sepanjang tahun disuruh kita berdoa. Cuma yang salah bila kalau dia katakan doa yang bacaannya macam ni, ini yang Nabi ajar. Padahal tidak begitu. Salah pada menisbahkan kepada Nabi SAW sesuatu yang Nabi tidak kata secara khusus. Tapi kalau secara umum memang Nabi suruh berdoa, doa silahul mu'min, ud'uni astajib lakum dan sebagainya. Jadi Islam tu sempurna secara umum. Pendetailannya pasti perlu kepada ijtihad. Misalnya penambahan itu masalahnya mereka membahagikan kepada dunia dan agama. Kalau kita bagi contoh dunia, mereka akan kata itu tak apalah perkara dunia. Tapi kalau kita katakan seumpama azan, adakah perkara dunia ditambah oleh sahabat Nabi? Mengumpulkan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Nabi tidak berlaku. Okey, kalaulah dikatakan dah sempurna pada Hajjatul Wada', bermakna sahabat tidak perlu tambah lagi. Kalau maksud sempurna secara detail begitu, sahabat tak perlu tambah apa-apa lagi. Tapi zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, beliau membuat satu bid'ah namanya Jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Mula-mula beliau tak nak buat. Yang bagi idea adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebab Sayyidina Umar tengok ramai orang yang hafal Quran meninggal dunia dalam peperangan. Jadi timbul kebimbangan, nanti umat Islam akan datang tak tahu Quran yang asli bagaimana. Kerana Quran dalam dada para hufaz mati syahid, hilang Quran begitu saja. Lalu diangkat cadangan pada Sayyidina Abu Bakar, kumpul Quran dalam satu mushaf. Ini sebagai rujukan. Cuba tengok. Sayyidina Abu Bakar mula-mula tak nak buat. Alasannya benda ni bid'ah. Kaifa af'alul syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Macam mana Umar aku nak buat benda ni Nabi tak pernah buat. Maknanya benda ni bid'ah. Lalu Sayyidina Abu Bakar keberatan. Dipujuk oleh Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Baik, kamu kata bid'ah dunia boleh, bid'ah dalam agama tidak boleh. Mengumpulkan Al-Quran untuk menjaga keaslian Al-Quran, bid'ah dunia atau bid'ah agama?
Bid'ah agama. Kalau kita jawab bid'ah agama, selesai masalah. Mana sahabat Nabi yang Nabi suruh ikut kepada sunnah mereka, iaitu Khulafa' ar-Rasyidin. Secara khusus Nabi kata iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakr dan Umar. Ikut dua orang selepas daripada saya, ikut Abu Bakar dan ikut Umar. Sekarang Abu Bakar dan Umar buat bid'ah dalam perkara agama. Maka faman antum, siapa kamu lebih pandai daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sehingga kamu mengharamkan bid'ah semata-mata kerana dalam perkara agama, sedangkan mereka melihat baik atau tidak baik. Katakanlah kalau mereka bangkang, mereka kata bagi saya kumpul Al-Quran bukan bid'ah agama tapi bid'ah dunia, bermakna jawapan kamu kontradik dengan realiti. Sayyidina Abu Bakar kan Sayyidina Abu Bakar kan ragu-ragu. Takkan Sayyidina Abu Bakar tak faham bid'ah dunia boleh buat? Kamu yang lebih faham bid'ah dunia boleh buat. Kalau dikatakan Sayyidina Abu Bakar ragu-ragu sebab Sayyidina Abu Bakar pun tak pasti itu bid'ah dunia atau bid'ah agama, misalnya lah diargue begitu, tentulah Sayyidina Umar ketika memujuk, kena memujuk Sayyidina Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar buatlah, ini bid'ah dunia saja. Kan begitu? Tidak. Sayyidina Umar ketika memujuk tidak berkata demikian. Sayyidina Umar ketika memujuk mengatakan huwa wallahi khair, buatlah Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran ini demi Allah benda baik. Jadi yang bermain di fikiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, baik ke tak baik, baik ke tak baik. Bila dapati bid'ah itu baik, maka mereka setuju untuk melakukannya. Maka bertentangan dengan kefahaman kawan-kawan kita yang kononnya atas dasar Islam itu dah sempurna, maka langsung tidak ada penambahan. Tidak demikian sikap sahabat, tidak demikian sikap ulama. Semuanya bersetuju selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan syariat, maka boleh dilakukan penambahan. Tapi kalau bercanggah dengan syariat, maka tidak boleh dilakukan penambahan demikian. Wallahu a'lam. Boleh ya setakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.